Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muasli, Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, Sabtu 22 Jun 2024. Kerajaan Sarawak mempraktikkan semangat mukarabah dalam menumpukan perhatian kepada pembangunan menjaga alam sekitar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dunia kini berdepan cabaran yang diwujudkan manusia, iaitu perubahan iklim dan oleh pembangunan yang terlalu ekstrim. Jelasnya, masalah perubahan iklim berpunca daripada manusia itu sendiri yang tidak mengambil tahu dan tiada kesedaran terhadap pembangunan yang banyak memberikan kesan kepada alam sekitar. Alam sekitar ini terjejas disebabkan oleh carbon emission, iaitu pengeluaran gas carbon. Jadi manusia pun terjejas kerana tidak mengambil kira apa yang berlaku kerana dalam agama kita you cannot be too extreme. You must be moderate. Kalau nak membangunkan kita ini mesti ada keseimbangan di antara alam kita dengan kita. Because you don't have oxygen, you see ada oksigen macam mana hidup. Ujarnya, semangat mukarabah ini perlu dalam memberikan kesedaran dan memastikan keseimbangan di antara alam sekitar dan pembangunan masa kini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada perasmian naik taraf Masjid Al-Mutakin di Serikei. Masjid yang dinaik taraf dengan dana berjumlah 9.5 juta ringgit itu mampu menempatkan seramai 2,500 jemaah dalam satu masa. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak telah meluluskan dana tambahan sebanyak 1.5 juta ringgit untuk menaik taraf pagar masjid berkenaan. Terdahulu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkesempatan menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam pembinaan projek sistem pengangkutan bandar Kuching, KUTS, perlu membuat pemantauan mengenai perkembangan projek tersebut dari semasa ke semasa. Pejabat Astana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan media berkata, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dan Tuan Puan Fauziah mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan dalam libat, harus mengambil tahu mengenai perkembangan proses kerja dan jika ada sebarang kelewatan, mereka harus mengetahui punca kelewatan dan mesti diperbetulkan pada permulaan projek dan tidak menunggu sehingga projek sudah 20 hingga 30% ketinggalan dari jadual. Beliau berharap projek tersebut dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan dan semua pihak terlibat perlu memantau projek itu dengan rapi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan KUTS di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Sri Lee juga memberitahu bahawa pihak terlibat perlu mempunyai pelan penyelesaian catch-up plan sekiranya terdapat tanda-tanda kelewatan. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar dan isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi merakamkan duka cita dan takziah kepada keluarga Naib Chancellor College University ICATS Allahyarham Profesor Dr. Shahrin Ahmad Sadiadrus yang meninggal dunia semalam. Pejabat Astana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan media berkata, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dan Tuan Puan Fauziah mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Allahyarham Profesor Dr. Shahrin merupakan anak kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak kelima. Allahyarham Tun Dr. Petinggi Dr. Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur kembali ke Rahmatullah pada 7.36 pagi semalam. Sementara itu, dalam perkembangan lain, isteri Yang di-Pertuan Negeri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi semalam menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM Cawangan Sarawak di Astana Negeri di Kuching. Kunjungan diketuai Yang di-Pertua PPPM Cawangan Sarawak Datuk Dayang Morliah Awang Daud bagi memaklumkan program terkini mengenai persidangan Pandu Puteri dan Mesyuarat Agung Tahunan ke-59 Persatuan Pandu Puteri Malaysia 2024 yang akan diadakan pada 27 hingga 29 Jun ini. Berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, persidangan dan mesyuarat tersebut akan disempurnakan oleh Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia. Beberapa acara akan diadakan sempena mesyuarat agung tersebut termasuk penyampaian anugerah, majlis santapan diraja, majlis makan malam serta lawatan ke Sentek dan Muzium Budaya Borneo. Sebanyak 37 projek yang bernilai kira-kira 769 juta ringgit telah disenarai dan dicadangkan untuk rancangan pembangunan SIM Munjan dalam tempoh 2021 hingga 2030.
Menurut ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, pada asalnya 40 projek telah disenaraikan, namun 3 projek digugurkan hasil daripada kajian semula. Beliau berkata demikian semasa berucap pada penangguhan bengkel kajian semula rancangan pembangunan Simunjan 2021-2030 tahun ini di Kuching. Setelah membuat kajian semula dalam masa 2 hari pada bengkel tersebut, terdapat 3 projek digugurkan yang berjumlah RM160 juta dan mengekalkan 37 projek bernilai RM769 juta. Jelasnya lagi, secara ringkasnya daripada 37 projek tersebut, 14 projek bernilai kira-kira RM481 juta telah dan sedang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Melalui bengkel ini juga telah menambah sebanyak 39 projek baru menjadikan 76 projek yang disenarai dan dicadangkan dalam rancangan pembangunan Simunjan 2021-2030. Berdasarkan kepada kajian semula ini, telah ditambah 39 projek baru selain daripada projek lama sebanyak 37 projek dan menjadikan jumlah kesemua projek adalah sebanyak 76 dengan anggaran kasar bernilai RM852 juta untuk tempoh sehingga 2030. Senarai projek dicadangkan ini bagi memberi impak positif kepada rakyat dari segi pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi. 2 lelaki warga asing berjaya ditahan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di sebuah pusat hiburan di kawasan Niah dekat Miri. Dalam kenyataan medianya, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Nagacabu mengesahkan tangkapan tersebut memaklumkan 2 orang lelaki warga asing berumur 22 hingga 25 tahun itu ditahan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah. Jelasnya dalam serbuan jam 10.30 malam Khamis lepas, pihak polis menahan 2 orang lelaki serta merampas sejumlah dadah jenis serbuk jus campuran ekstasi, 248 biji pil ekstasi dan dadah jenis ketamin dengan jumlah rampasan bernilai RM17,222. Kedua-dua suspek direman selama seminggu bermula semalam sehingga 27 Jun 2024. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum gantung sampai mati atau jika tidak dihukum mati, boleh dipenjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 12 kali sebatan. Selain itu, kes ini turut disiasat di bawah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak lebih daripada RM100,000 atau dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Beberapa jalan di Bandaraya Kuching akan ditutup secara berperingkat bermula pukul 6 pagi sehingga selesai larian beton Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma 2024 yang diadakan di tebingan Kuching esok. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashman Bajah memaklumkan larian itu yang bermula pukul 5.30 pagi akan dihadiri Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan disertai 3,000 peserta. Antara jalan yang terlibat iaitu Jalan Main Bazar menghala ke Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Haji Taha menghala ke Jalan Gambir, lampu isyarat RTM menghala ke Jalan Berak, Jalan Padungan dari arah Bulatan Sri Aman menghala ke Tunku Abdul Rahman dan sepanjang Jalan Bukit Mata. Justru beliau menasihatkan orang awam untuk menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.